Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia dan kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih lagi surah An-Nahl ayat 113. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa akhadhahumus 'adzabu wa hum zalimun. Ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Ayat 113. Dan demi sesungguhnya mereka pula telah didatangi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu mereka mendustakan, maka mereka pun ditimpa azab
sedang mereka berkeadaan zalim. 5-9. Demikianlah bandingan kaum kafir musyrik penduduk Makkah yang pernah hidup aman, damai dan makmur. Tetapi tidak bersyukur akan nikmat Allah dan tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan mereka sendiri. Akhirnya mereka ditimpa dengan kelaparan kerana musim kemarau yang berlanjutan dan tinggallah mereka dalam ketakutan terhadap kekuatan Islam yang berakhir. Negeri Makkah dikuasai oleh Islam. Ayat 114. Oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik. Dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah. 590. Selain daripada yang tersebut, ada lagi jenis-jenis binatang yang diharamkan memakannya seperti yang diterangkan dalam ayat 3 surah Al-Ma'idah dahulu dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat. 591. Tentang keadaan darurat menurut pengertian syarak. Kita tengok penjelasan yang lepas dah. Sedang ia tidak mengingini dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal, ini haram. Untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. 592. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan sesiapa pun memandai-mandai menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dengan tidak berdasarkan hukum syarak. Kerana perbuatan yang demikian hanya menurut hawa nafsu dan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat 117. Mereka hanya mendapati sedikit kesenangan di dunia ini dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Itulah sedikit terjemahan daripada bahasa Al-Quran Al-Karim kepada bahasa Melayu kita. Sebelum tu kereta ni dia pula. Dia comel ni. Pro 2 My V biru plate VX 8171. Minta pindah sebentar. Blocking dah. My V biru. Siap nama-nama. Siapnya warna. VX 8171. Ada kan nak keluar. Yang kedua dia comel ni. Apa enjin dah dah comel ni. Tinggal cepat ambil semaya boleh ambil. Depan ni pada lagi ni banyak je. Picih pada kot ni. Tak tahulah. Ni tak boleh sementara kenderaan tu. Betul ada yang nak keluar tu. Ayat yang kita baca lepas. Dua ayat lepas iaitu ayat 111 dan 112. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita lagu mana suasana orang yang berada Allah mengampunkan dosa mereka pada hari kiamat nanti, hari tiap-tiap. Allah Ta'ala sebut mengenai hari kiamat. Setiap manusia memang kena pergi ke kiamat dan apabila kiamat, sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar, kiamat betul ni lah. Kiamat kecil ni, kita mati tu kiamat kecil, maka Allah Ta'ala akan bagi tahu. Ataupun dengan kata lain, jiwa-jiwa ataupun kita akan mengetahui benda sebenar. Jadi bila mari sakaratul maut tu, memang kita tahu dah.
Tuhan tunjuk awak turun layar kepada kita, awak turun LCD, tengok gol ni kita buat daripada umur 15 sehingga kita dekat nak mati. Apabila sampai ke akhirat, lagilah Allah Ta'ala sebut benda-benda yang kita buat, sebut lagi, tunjuk hak tulis lagi dan sebagainya. Maka ayat 112 Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Perumpamaan bagi penduduk Mekah yang dulunya berkeadaan aman damai, rezekinya melimpah ruah banyak, tetapi oleh kerana mereka ni tidak beriman kepada Allah. Ada soalan lagi? Ya? Ada juga dia. Oh ni hak bila ni kan? Lama dah. Jamaah juga ni besar ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala daraba. Daraba situ bukan makna pukul, tetapi Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Perumpamaan satu negeri yang aman damai, yang banyak rezeki, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ke dia ni guna perkataan pakaian. Libasal ju'i wal khawfi. Pakaian lapar dan pakaian takut. Sebut pakaian tu maksudnya di setiap tempat. Kalau kita pakai baju daripada atas kepala sampai ke tangan, kalau jubah kat sampai ke kaki, meliputi belakang. Begitulah Allah Ta'ala nak gambarkan lagu mana bala dia buat turun mencakupi belakang, kena belakang kan. Bala ke apa dia? Bala kemarau besar, tak ada makanan. Begitu juga bala rasa takut. Takut ke apa? Takut apabila kita lapar, tak ada bekalan, mudah musuh mari serang. Musuh dia siapa dia? Musuh dia orang Islam lah. Dia mari berasa takut. Begitu juga Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang mukmin. Apabila Rasulullah nak pergi perang, 2-3 bulan nak pergi perang tu, perasaan ra'bu, perasaan takut telah menyelubungi, telah ada kepada fikiran orang kafir. Zaman ni tak tahulah, agak-agak kita juga. Ayat malam ni 113. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu seorang rasul minhum. Allah Ta'ala sengaja bagi rasul daripada minhum. Minhum ni dari kalangan mereka sendiri. Daripada Nabi mana pun, rasul ni daripada orang dia. Tidak kata mari negeri lain, negara lain, jauh tak. Kita ambil contoh kaum Ad. Nabi Hud mari daripada kaum dia. Nabi Saleh daripada kaum sama. Nabi Musa sendiri bukan kata daripada kaum dia, duduk dalam istana Firaun. Daripada kaum dia dah sekali, duduk tidur bangun dalam istana. Nyok royak sini nak gambar sini bahawasanya orang ni kena dah hak bakal jadi nabi jak kecil lagi. Kita tengok Rasulullah SAW sendiri, Allah Ta'ala utuh dia sebagai Rasul, duduk mana? Duduk rumah pak dara dia. Duduk rumah pak dara dia Abu Talib. Jak umur 9 tahun, siapa kau dia besar, siapa jadi Nabi, siapa kena pindah ke Madinah. Nak sebutnya, Allah Ta'ala sengaja wari Nabi, wari Rasul dari kalangan mereka. Antara lainnya untuk orang ni kenal. Di segi kejujuran dia, juruh dia, perangai baiknya, gaponya, kalau di sudut saksiah, orang tak boleh tolak. Tak boleh nak tengok. Tuhan jaga orang ni, jak kecil sampai kau besar. Tapi apabila dia ngaku dia jadi Nabi, tengok Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Allah Ta'ala marah ke Abu Lahab sebab dia kata, tabbat yada kaya Muhammad. Ya kata Muhammad, celaka tanganmu ni. Adakah mu panggil aku mari di bukit apa tu? Bukit-bukit sopan ni. Kerana nak ayak benda ni. Nak ayak benda tak tahu mana. Ayak akhirat berapa nama tak tahu ni. Marah dia. Akhir sekali Allah Ta'ala marah kepada Abu Lahab. Sebut tabbat ya, turunlah ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sehingga akhir. Jadi nak ayat sini minhum. Dari kalangan mereka. Fakazzabuh, akan tetapi mereka bakit lawak, kata nawak. Nabi Rasul ngaku jadi Rasul, dia kata nawak. Rasul kata kita ada syurga neraka, dia kata tak ada.
Rasul kata kita ada Tuhan, dia ngaku Tuhan ada. Orang-orang Arab, orang kafir Quraisy dia ngaku Tuhan ada. Banyak ayat-ayat tersebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Banyak lagi ayat-ayat yang hampir sama maksud dia ni. Menggambarkan orang kafir tahu Tuhan itu Allah. Tetapi dia tak boleh percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak boleh percaya kepada Nabi Muhammad, mana boleh dia nak percaya kepada malaikat-malaikat? Mana boleh dia nak percaya kepada kita? Sebab dia tak percaya kepada Nabi. Sebab tu percaya kepada Nabi ni penting berlaku nenek tu. Tapi kalau tak percaya kepada Nabi, habis jadi punah jalan Nabi lagi. Hak Nabi royak tak saya pakai. Nak lagu mana? Tentu dah Nabi royak, dia kata Quran ni turun daripada Allah Ta'ala, tapi melalui malaikat. Malaikat mana? Malaikat Jibril. Orang tak percaya. Apabila tak percaya ke Nabi, tak percaya ke malaikat, tak percaya ke kita. Akhir sekali tak ada. Orang ni diklasifikasikan kufur kepada rukun iman. Rukun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh percaya ke Tuhan saja. Sebab tu pahlawan ni pun kalau kata nak pakai Quran saja, tak boleh pakai juga orang tu. Belak dia lah. Ni nak kata tak boleh pakai. Dia nak kata nak percaya Quran saja pun ikut dia je lah. Tapi di sudut syariatnya salah. Dia di sudut tauhid salah. Kenapa? Kena beriman belakang-belakang semua sekali. Walaupun memanglah kalau kita fikir dengan akal fikiran kita, susah kita nak percaya ke hadis Nabi ni. Pertama sekali susah hadis Nabi ni tak tulis. Asal dia sejak Nabi Muhammad jadi Rasul, sampai ke wafat Nabi Muhammad, Nabi kita tak benar tulis hadis. Dia takut bonok, dia takut campur dengan ayat Quran. Tetapi lagu mana orang boleh ingat juga. 23 tahun dulu Nabi kecek, 21 tahun sampai ke akhir Nabi dekat wafat kecek. Sahabat-sahabat ni, dia boleh ingat. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang Arab masa tu. Kadar kekuatan ingat dia tu hebat. Kita ni, hak ngajar minggu lepas boleh ada tak ingat dah. Hak 2 minggu lepas kau tak ingat. Hak 10 tahun lepas, tak tahu apa dah. Kalau ngajah mula kan, rasa apa baru dengar. Tu kita, jangan banding kita. Ni hadis ni Allah Ta'ala bagi khusus kepada sahabat-sahabat dan tabi'in lepas ada tu. Mereka ni ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni percakapan lah. Percakapan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Mereka ni dapat ingat. Setelah kewafatan Rasulullah, barulah pakat tulis hadis. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni sudah ada belakang. Fa'akhazahumul azabu wa hum zalimun. Allah Ta'ala wa'ri azab kepada mereka ni wa hum zalimun. Sedangkan mereka ni menzalimi diri sendiri. Antara sifat zalim yang paling besar iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mensyirikkan Allah ni, dia ni kena kata orang yang paling zalim. Kau buat nyanyo kau orang, buat nyanyo kau binatang gapo tu, zalim nombor berapa dah. Kau pertama sekali orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapa kata mensyirikkan Allah Ta'ala zalim? Kerana dia cuba merosakkan diri dia sendiri. Orang yang menduakan Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ni Tuhan tidak terima. Apabila Tuhan tidak terima, dia nak pergi mana? Apabila dia mati, esok dia nak hidup mana? Sedangkan kita yakin 100%, apabila kita mati, roh kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dibubuh masuk balik dalam jasad kita bila duduk dalam kubur, nama dia alam barzah, kemudian dimatikan balik pada hari kiamat, kemudian akan dibangkitkan semula pada hari akhirat. Itu kepercayaan yang kita ada. Sebab itulah kita disuruh buat kebaikan, diminta tinggal daripada melakukan segala macam kejahatan dan maksiat. Kenapa? Kita ada, kita berasa, kita yakin bahawa kehidupan kali kedua ni berlaku. Orang yang tak cara ke agama, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kadang-kadang dia percaya juga kehidupan yang kedua, tapi kepercayaan dia tu salah. Kita tengok dulu kan, kalau dia jarak ke apa, dia tanam sekalinya mayat, sekalinya orang mati, dia tanam dengan pitih lah ke apa semua. Sebab dia rasa kepercayaan dia akan hidup balik. Betul dah akan hidup balik, tapi cara dia tidak betul. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal.
untuk memastikan kita berada di akhirat ni baik. Maka kita kena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 114 ni perintah untuk makan. Jadi kita makan ni kena ikut perintah Tuhan. Oleh kerana kita sanggup jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kena ikut segala perintah Tuhan. Antara perintahnya kena makan benda halal. Dan makan benda halal ni, minum benda halal ni, kalau kita tengok ayat dalam surah Al-Baqarah ni, dia bukan untuk orang mukmin saja, bukan untuk orang Muslim saja, untuk seluruh umat manusia. Sebab itu Tuhan sebut, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hendaklah kamu makan daripada benda-benda yang baik. Ayat lain Tuhan sebut, hendaklah kamu makan daripada benda-benda yang halal. Maknanya makan-makan yang halal ni tak nanti ke orang Islam. Orang bukan Islam pun kena makan makanan yang halal. Kerana makanan yang halal ni yang baik. Makanan yang halal ni yang memberi tenaga. Makanan yang halal ni yang tidak beri mudarat. Itu asalnya. Tetapi apabila orang kafir makan makanan yang haram, kita nak buat tak boleh. Sebab dia tidak ada kait dengan dua kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nak hukum tak boleh. Nak jalan hukum hudud atas dia, tak boleh. Nak kerat tangan curi, tak boleh. Tak boleh berlaku. Kecuali dipersetujui. Ada kata lagu tu, Ustaz, tak adil lah Ustaz. Siapa berani kata tak adil? Orang Islam saja kena. Contoh kalau berlaku perzinaan antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir lepas saja. Orang Islam kena denda. Kena hukum rejam. Kena hukum kata 100 kata. Nyanyi ke orang Islam? Siapa yang kita nyanyi? Itu guna fikiran kita. Fikiran kita kata nyanyi sebab dia kena baca 100 kata mati. Dia ni lepas saja. Orang ni lepas pun lama mana? Umur 50, 60, 70, 80, 100 tahun. Mati orang ni. Lepas mati apa jadi? Dia tu kufur kepada Allah. Kufur 100% neraka. Dia ni apabila kena hukum rejam, kena hukum sebab. Dosa sebab ni tak ada. Kau mana ujung? Sebab itulah agama tak boleh fikir dengan kepala saja. Dalam agama ada akal. Tetapi tak boleh nak fikir dengan akal belaka. Sebab tu Sayyidina Ali pernah sebut, kalaulah agama ni boleh fikir dengan akal fikiran, nescaya aku kata sapu khuh di bawah tapak kaki lebih munasabah daripada sapu khuh kat di atas. Biasa dengar khuh Khuh ni dia stocking sebuah kasut gitulah. Mana stocking kulit. Kalau bagi Mekah tu ada beli khuh. Ambil semaya musim sejuk doa, ambil semaya dulu, kemudian pakai khuh. Batal semaya, tak kena pecah khuh, tak kena basuh kaki. Bukan sekat tak kena basuh, ambil air buah tangan tu, comor ke atas. Lu ke atas. Atas kurang kaki. Atas khuh. Patut ke bawah lah. Kita jalan kena debu ke apa tak. Nak royak agama ni bukan semua benda boleh fikir, yang fikir tak boleh. Yang agama ni nak suruh kita, tengok, Tuhan suruh apa, buat. Jangan banyak tanya. Kita banyak tanya. Kan tanya sebab apa ni. Jangan banyak tanya. Kena ikut gapo hak agama ya. Bukan tak boleh tanya. Kadang-kadang tanya tidak masalah. Sebab apa ke ni? Walau kita tanya lah. Sebab apa kena semaya? Sebab apa nak puasa? Nak jawab lagu mana? Tak boleh jawab. Kena jawab Tuhan suruh lah. Kalau tak semaya tak boleh ke? Tak boleh buat apa? Boleh. Kalau tak tutup aurat tak boleh ke? Jawab boleh gitu. Dia tak boleh tanya. Cuma kita boleh buat sikit-sikit je. Dia punya hikmat dia. Tutup aurat ni gini, itu dia ayat. Tapi kalau kita tanya lagi, kalau tak tutup lagu mana? Siapa ada orang duk sebut atau kita tak tutup aurat pun, dah mati-mati pun. Dia tak mati lagi. Dia mati kat jumpa lagu ya. Jadi antara lain Tuhan suruh kita makan makanan yang halal. Washkuru ni'mat Allah. Yang kedua, kita kena pandai terima kasih kepada Tuhan. Kita kena pandai mensyukuri Allah Ta'ala. Kita tak panggil terima kasih ke Tuhan. Sama kita terima kasih. Ke Tuhan ni tak pandai terima kasih sebab dia lebih lagi. Kena syukur. Kalimah syukur je kita kena. Mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur kepada Allah selain daripada kita ucap Alhamdulillah. Kena syukur dengan hati kita. Sentiasa ingat kepada Allah. Kena syukur dengan perbuatan kita. Melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Tak boleh kata-kata. Tak boleh kita kata, kita bersyukur dah ni. Cuma awak maksiat jaga-jaga. Tak boleh kita. Kita bersyukur pada Allah dah ni.
Cuma benda-benda wajib itu ada kita tinggal jaga-jaga. Tidak lagu tu. Itu orang tidak panggil bukti syukur. Syukur-syukur ni, kalau kita syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita rela melakukan gapo dia suruh walaupun kita berasa berat. In kuntum iyyahu ta'budun. Tuhan kata mu kena syukur kepada Allah kalau mu sebenar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Kalau mu sebenar-benar memperhambakan diri kepada Allah. Memanglah kita sepatutnya menjadi hamba betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesi hamba ni dia akan buat belaka hak Tuhan dia suruh walaupun berat setara mana pun oleh kerana sifat dia hamba memang dia kena buat. Begitu kat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berasa berat setara mana pun kena buat. Berasa je berat sebenarnya tetapi Tuhan sebut dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku taklif gapo-gapo kamu ni hai manusia ada wus'ah, ada kelonggaran tertentu. Contoh semaya, kalau kita musafir boleh jamak qasar. Boleh jamak pak-pak, boleh dua-dua boleh. Tapi ada cara dia lah. Nak kau nak jamak belakang 5 waktu, tak boleh. Mai subuh tu semaya belakang kali Isya, tak boleh. Puasa juga, dia ada kita nak musafir, boleh buka puasa, tapi kena ganti. Macam-macam rukhsah ada. Tengok bawah ni ada juga ayat rukhsah. Okey, ayat 115 sebut. Benda-benda diharam antara lain ke apa dia? Innama harrama alaikumul maitah. Antara benda haramnya Allah Taala sebut sini al-maitah. Al-maitah ni bangkai. Binatang walaupun dia tu halal dimakan sepatutnya tapi mapuh tak ada meleh. Gan 10 lari mapuh. Tengok lembu besar, gua 10,000. Saya lagi ambil makan, tak ambil makan jual. Haram. Hak makan pun haram. Kita tak makan ustaz, kita bising buat beli. Orang tak boleh juga. Haram juga. Dia kira dia ni tanya macam-macam ni. Supaya duit riba, duit gabolah, duit bunga. Ustaz kita tak makan ustaz. Apa banyak mutu? Serupa kau. Apa banyak kereta macam-macam. Orang masuk tak boleh guna tu bukan tak boleh makan. Tak boleh manfaat. Tak boleh. Tu pasal takwil ada bahawa ni ada sebut. Jadi antara lain saya sebut sini dalam ayat ni al-maitah. Sebab tu mengikut kajian doktor ni dia ada sebab apa tak boleh makan. Ada komega tu, komega macam-macam lah. Tapi sebelum pada doktor ayat tu ayat lama dah. Al-maitah bangkai tak boleh makan. Wadama. Begitu juga darah. Kita sembelih lembu, kita taruh darah. Boleh segatai, 2 gatai, boleh sekali 2 kilo, kita pun minum kau atau buat apa kau. Tak boleh juga. Tapi tak ada orang makan darah tak? Ada kan? Ada kau orang makan darah, minum darah. Tak ada dia. Tapi jodoh kena mula, ada punya khabar tu dia mau makan isap otak ke apa? Otak kera. Macam-macam. Dia tok atas meja tu, dia paras setengah. Dia pun isap. Lagu mana? Ya apa tu, kera tu dia kelapa-kelapa ke bawah. Yang boleh. Tak ada perut bedar dia bahasa Kelantan sebut. Tak ada siap belah ke apa kan. Tapi ada juga manusia dah kata. Kalau saya sebut gini tu ada lah. Tak boleh makan darah. Walah mal khizil. Sebut sungguh. Tak boleh makan daging babi. Sini ada orang takwil. Dia kata ustaz, daging tak boleh makan ustaz. Tulai boleh kali. Macam-macam takwil. Memanglah mau pohon Quran ni gini ya. Tak boleh makan daging babi. Dia kena buka fiqh lah pula. Ya babi ni bukan sekat daging. Bukan sekat makan. Setuh dia pun kena basuh 7 kali dah. Setuh kering dengan basah. Kita basah dia kering pun kena basuh. Dia kering kita basah pun kena basuh. Kalau kering sama kering ke mana? Tak kena basuh, tak kena najis. Ni nak buat takwil. Daging tak boleh ustaz. Berkali. Kepala boleh berkali. Ekor boleh kali. Kaki tak boleh belakang. Mewakili dah daging tu. Mana biasanya orang makan daging lah. Maka tak boleh. Orang tanya pula apa tak boleh. Tapi tak ada pula orang tanya apa. Makan daging lembu boleh. Dia sebenarnya tak sedar tanya. Dia kata tak boleh lah. Memanglah ada. Dia nak gitu. Dia kata tak boleh. Doktor ahli sains kata. Dalam daging babi ni ada JE. Kalau nyamuk kiulet tak? Ada JE daripada babi. Sebenarnya tu royak lama dah. Banyak lagi hak tu royaknya, hak Nabi royak dah. Tapi
kita baru jumpa. Kadang-kadang ahli sains ni, lama tu baru jumpa. Betul lah dia jumpa tu. Ada kau sekat tu je? Tak, banyak lagi hal lain. Jadi kita pakai senyap gitu, tak boleh makan lagi babi. Ambil gambar? Ambil gambar, tak ada masalah. Gambar. Kau tak boleh gambar. Jolo kena hari tu, dia pakai tunjuk kau Ustaz. Ustaz, telefon ni, kalau original dia tu, Nokia, dia pun bukalah. Pecek kod 00 berapa tu, tubik-tubik gambar ni. Lawan Ustaz? Enggak apa-apa gambar. Kau tak boleh gambar? Boleh gambar ni. Kau tak boleh jamah ni. Tapi kalau nak buat dalam telefon kita, tak ada, boleh kau buat, tak masalah. Tapi nak ayatnya gambar, tak ada masalah. Tapi macam ada masalah nama, ambil gambar ni. Kau gambar babi, kau buh baju buat maya. Tak apa kena tu. Tak ada pun orang gitu. Jadi aku tak kata harai kat harai lah. Jangan banyak tanya. Wa ma uhilla li ghairillah. So lagi kalau sembelih bukan kerana Allah. Dia kalau dalam wording, dalam cara, dalam fiqh kau sebut, benda-benda yang disembelih bukan dengan bismillah. Disembelih bukan dengan bismillah. Dia panggil, dia guna bukan apa? Kata, Ustaz betul ingat fiqh. Tanpa bismillah. Bismillah situ maknanya dengan nama Allah. Bukan mendengar baca bismillah. Orang sembelih lembu, sembelih kambing, tak ada bismillah tak apa. Baca bismillah itu sunnah, bukan rukun. Bukan wajib, bukan syarat. Bismillah dalam fiqh sebut tu maksudnya dengan nama Allah. Ni tu. Wa ma uhilla li ghairillah. Bukan dia sembelih tidak kerana Allah. Contoh sembelih kerana nak muja. Itu maksud dia. Kita sembelih lembu, sembelih kambing. Orang-orang zaman dulu banyak ni sembelih kambing. Nak sodok pohon cengah tak boleh. Dia kata kena sembelih kambing seekor ni. Tak boleh ni pohon ni dia kena jamu, nabi kambing seekor baru boleh sebel ni. Sembelih lah kerana pohon tu. Tak boleh makan tu hari tu. Cuma nak suruh jadi boleh makan dia mau tipu. Kalau lah tuan nyodok kotokai tu Cina, dia tak kena sembelih kambing ni, tak boleh sini ni. Maka Cina beri lah, beri kambing seekor melih. Kita melih kerana Allah nak makan, bukan kerana kau tu. Tak apa, gitulah taklidnya. Tapi kalau kita melih pun kerana nak kereta nyodok mapuh tu melih, tak boleh makan juga. Haram juga tak boleh makan. Ada tu zaman dulu ada, lah ni tak tahu ada ke tak. Sembelih ayam. Contoh orang pelima silap tu. Kena niat betul tu. Niat nak pelima ke lagu mana. Kalau niat nak beri kamu tu, hukumnya haram tak boleh. Atas niat lah tu. Dalam agama kita ni, niat ada rega. Niat dia ambil kira. Tu semaya pun ada niat. Puasa pun ada niat. Dan niat ni duduk badah gagal. Padahal niat tu mudah doa tapi tak boleh duduk badah gagal. Jadi dalam bab sembelih tu pun kena ada niat. Niat kerana Allah. Kerana Allah mana kita nak makan kau, nak jual kau, nak ngek kau, nak rebai tu kerana Allah lah panggil. Tapi kalau kerana nak amak jemalah, kerana tak boleh ni kata malah kambing ni bubuh tiai cabut, bubuh tiai cabut. Kena sembelih kambing. Kita pun sembelih kambing makan, bubuh tiai tak cabut. Tak jadi kerja. Hukumnya haram lah. Itu makna tidak berbismillah. Sebab kalau nak sebut bismillah, baca bismillah, dia kena kata bil basmalah. Dia tidak kata lagi tak bismillah. Bil basmalah. Dengan bacaan nama bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Supaya nama isti'azah itu nama kepada a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kadang-kadang tak perasan kita jemuh, kena bismillah. Kalau tak bismillah, hukumnya haram makan. Penak nanti kena lembu liar malak, tak ada bismillah dah. Ngak melih. Suruh tak boleh makan apa? Tak bismillah. Bukanlah kata. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Ada juga tika hak boleh makan. Boleh makan ke boleh? Boleh makan bangkai, boleh makan darah, boleh makan belaka babi pun boleh makan. Tika mana? Darurah. Setara mana darurah tu? Tuan empunya sendiri tu tahu. Kita nak ukur tak boleh darurah. Nak kau duduk segar-segar sepala ni darurat tak boleh. Contoh kita orang pergi dalam hutan. Sesak pula. Tak tobek berapa hari. Tiba-tiba jumpa lah benda ni.
Lepas tu mampu lagi nak ambil bakar ke gapo. Maka makan sekadar ya. Orang panggil nak sambung nyamuk. Bukan kata, kita ni sesak ni. Jawab babi seekor. Habis seekornya makan ke dia. Tak boleh lagu tu. Makan sekadar orang panggil menampung kehidupan. Jadi nak ukur ni tak boleh. Orang hujung ukurnya, cuai makan sendiri. Darurat tu lagu mana. Begitu kat benda lain pun. Tak boleh sikit-sikit darurat, tak boleh. Dia kena tengok keadaan darurat lagu mana. Supaya kita nak tayamu lah. Darurat tak ada air. Secara mana tak ada air? Kena pergi cari jauh mana. Dia kena tahu tu. Tak boleh kata tengok kiri kanan tak ada air. Air tayamu lah. Tak boleh lagu tu. Tengok-tengok air mineral banyak lagi 40 botol. Kena pakai air tu ada dulu. Nak orang panggil, nak pahal darurah tu, nak setara mana. Tak boleh buat main darurah belakang. Faman ittarra ghaira baghin wala 'alim fa innallaha ghafurur rahim. Kalau ada berlaku darurat dan sebagainya, tak apa. Tak apa tu dimaafkan, bukan dibolehkan. Dia beza pekah ni. Ada benda dibolehkan, ada benda dimaafkan. Dia ada benda lagu tu. Kalau dalam semaya ni dia ada dua juga. Satu bata, satu lara. Bata nak semaya semula. Lara dak nak semaya semula. Tambah kat lain. Dia ada kih-kih tertentu tidak batas semaya. Dia panggil lara. Dia tambah sekat lagi. Tapi kih-kih tertentu dia batal. Kena start mula. Allah Akbar semula. Lalu hukum Islam pun lagu itulah. Dia ada benda ni, orang panggil fiqh kata, benda ni haram. Benda ni makruh. Benda ni dimaafkan. Asal tak boleh, tetapi dimaafkan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ni Tuhan nak sebut. Tuhan sebut lidah. Sebab lidah je buaya. Hak ni haram, hak ni halal. Maksud sininya, jangan ikut error. Kalau bahasa Kelantan, jangan ikut error. Jangan ikut nafsu kita. Berasa nak kata hak ni halal, kita kata halal. Berasa nak kata hak ni haram, kita kata haram. Tak tahu usul peksa, tak tahu jo pakai gapo, kita main kata. Kita tengok, halal berkali, halal. Oh ni haram berkali, haram. Tak boleh lagu tu. Tuhan tak suka lagu tu. Untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Ataupun dia kata haram halal tu, ikut kehendak dia. Sama ada dia berasa niat alati tu nak tipu orang, ataupun memang dia tipu sungguh, dan bukan sekadar dia tipu orang lain pula. Ini perangai orang Bani Israel. Bani Israel dulu, dia sanggup, hak Tuhan kata halal, dia kata haram, hak Tuhan kata haram, dia kata halal. Dan benda ni berlaku juga pada umat Nabi Muhammad SAW. Pahlawan ni pun, cuba kita perhati. Ada benda halal, tapi ada orang kata haram. Begitu juga ada benda haram, ada orang kata halal. Macam-macam benda. Di segi riba, keluarga apa semua. Tapi benda semua ni perlu kepada ngajilah, kena belajar. Contoh kalau bak harta pusaka contohnya. Kita berasa halal habis cakap dah. Bila kita belajar, aloh, haram rupanya. Hak kita nampak haramnya, kita nampak lagi babi, kita nampak ni. Hak benda lain lagi tu. Muamalah ada sekitar kita tiap-tiap hari ni. Cara kita bermuamalah, kita pergi beli kedai apa semua tu banyak perkara lagi hak berkaitan dengan halal-halal. Tapi semua tu kena belajarlah. Kalau boleh senyap cokor rumah memang tak berhenti. Halal belaka. Tak siap lagu tu. Ni pokok kepada orang yang sengaja nak buat. Sengaja nak kata haram, sekarang kata halal. Supaya hukum juga. Contoh hukum. Berapa ramai orang dek kecek buat hukum syariah ni. Pak perkara tu. Hudud, kisah, takziriyah. Berapa ramai kata tak sesuai? Berapa ramai? Jak dulu pak kelolanya ada kata tak sesuai ni, tak sesuai ni. Yang boleh kata tak sesuai, hak Tuhan kata sesuai. Seolah-olah dia mengharapkan hak Tuhan kata halal. Mana boleh lagu tu? Kecuali dia kata di sudut mana tak sesuai. Tak boleh jalan lagi learning kau. Itu lain. Sekarang ni bukan nak jalan lah ni. Sekarang nak biar gazet lah. Benda ni nak buat ke tak sih? Lepas tu dari segi pelaksanaan, dari segi tanfiz itu banyak perkara lagi. Ni dari segi hukum lah. Tanfiz banyak perkara lagi. Tak tak nanti ke undang-undang Islam, undang-undang sivil lah ni pun nak boleh ke jalan sesuai undang-undang tu payah.
sama juga. Tapi nak bagi kepahaman. Biar bila kita dengar Tuhan sebut gini, kita kena yakin gitu. Tuhan satu kena sebut, Tuhan kata orang curi, kena kat tangan. Kena kata kena kata yes. Betul kat tangan. Pelaksanaan, bicara. Dia ada syarat dia, macam-macam lagi. Kita ni tolak dulu lagi. Tak boleh kat tangan, nyanyo kok orang. Kat tangan nyanyo. Kok kena curi tak nyanyo. Kalau 30,000 habis curi dia. Kita mudah nyanyo kok ni. Kalau kena ukur je, nyanyo mati tu. Kita berasa lagu tu. Tak betul tu. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Tuhan bagi jaminan. Jaminan Allah ko tidak berjaya. Orang yang suka buat cerita, orang yang suka buat hukum selain daripada hukum Allah. Orang yang buat benda yang hak Tuhan tak kata, dia kata Tuhan kata. Maka orang lagu ni Tuhan kata la yuflihun. Apabila tidak berjaya. Sebab apa? Tuhan tidak akan bagi kejayaan pada mereka ni. Bahkan mereka ni mata'un qalilun, sebagai perhiasan semata kata. Perhiasan yang sedikit, walahum azabun alim, untuk mereka azab yang terlalu pedih di akhirat pula. Ni Tuhan awak nganyi ni walahum. Lahum ni sebenarnya untuk syurga. Alaihim baru neraka. Tapi tak, ni uslub Tuhan ni bila-bila awak nganyi walahum malak lamu. Dia akan dapat anugerah. Anugerah ke apa? Neraka. Anugerah apa? Neraka. Itu wording, bahasa Arab dalam itu. Kalau lahum, hak molek. Alaihim, hak tak molek. Tapi kalau mari lahum untuk azabun alim ni, saja tu awak nganyi. Maknanya, mu cari kelebihan atas dunia, hak semata, hak sikit, mu pakai satu mata, satu perhiasan aja sebenarnya. Tapi mu bahasa benda sebenarnya, mu ambil, mu buat, mu pakai suruh orang ikut mu, akhir sekali, pergi ke akhirat, tak ada kejalan. Ada boleh anugerah lah mu ni. Anugerah ke apa? Masuk neraka, waliyazubillah. Jadi jangan kita nak buat benda ya Allah tidak kata gitu. Dia Tuhan sebut lagu ni orang-orang zaman dulu buat dah. Pokok Bani Israel kawan semua macam-macam dia buat. Contoh kita jumpa dalam surah Al-Baqarah di sudut kalau nak meles ekor lembu tino, lembu tu buting. Dalam perut dia ada anak dah. Dia buat syarat lah. Kalau anak jatuh, maka kalau semelih, orang ni tak boleh makan. Belum meles apa lagi lah. Kalau meles, saya tengok anak dalam perut tu cino, orang ni tak boleh makan. Pandai-pandai. Dia kata, Tuhan ayat gini. Mana Nabi Muhammad mai ayat? Tak ada pun. Tuhan ayat kalau abuk lagu tu ada kitabmu dulu. Saja dia, nak boleh makan dia saja. Wa 'alal ladzina hajaru wa harramna ma qasna 'alaika. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepada kamu dahulu. InsyaAllah kita sambung semalam. Ada cerita mengenai pengharaman kepada orang-orang Yahudi. Aqul qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil 'ala al-hikmah. Allahumma arzuqna al-qana'ah wa hadhibna fi salati al-jama'ah wa dhakkirna ya maulana bil mauti kull sa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.